Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin hadirat yang dikasihi. Baiklah, pada hari ini saya Cikgu Nur Azmidi bin Ismail akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kefahaman murid di skala kuliah dalam asas pengiraan operasi tambah dan tolak menggunakan kaedah Speedline Dots Kuliah. Baiklah, tajuk yang akan saya bentangkan ni ialah berkenaan dengan satu kajian berkenaan dengan anak-anak ataupun murid di skala kuliah. Dalam kita menulis tajuk, tuan-tuan dan puan-puan, 4 perkara yang penting yang perlu kita tekankan dalam tajuk, iaitu mesti ada yang pertama, tujuan dan juga hala tuju. Kedua, kumpulan sasaran. Ketiga, masalah ataupun sakit. Keempat, iaitu intervensi ataupun ubat. Kalau kita lihat tajuk di bawah tu, tujuan ataupun hala tuju iaitu meningkatkan kefahaman. Warna kuning tu, itu adalah tujuan dan hala tuju. Kedua, kumpulan sasaran iaitu murid di skala kuliah. Yang ketiga, masalah ataupun sakit, iaitu pengiraan, operasi tambah dan tolak. Dan akhir sekali, intervensi ataupun ubat, kaedah Speedline Dots Kuliah. Poin yang kedua, itu penyataan masalah. Kalau tuan-tuan pernah dengar diskalkulia ni, sudah tentulah perkataan maksud diskalkulia daripada bahasa Greek. Dis iaitu kesukaran, kalkulia iaitu pengiraan. Jadi kita lihat masalah diskalkulia ni terhadap anak-anak murid kita bukan sahaja berlaku di murid pendidikan khas, tetapi ia juga berlaku di murid aliran perdana, tak kiralah daripada darjah 1 hingga ke darjah 6. Maupun tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Yang mana murid ciri-ciri murid ini, ia sukar untuk mengira nombor, ia sukar untuk memahami konsep, dia sukar untuk mengira apa saja yang berkaitan dengan matematik. Kita sering jumpa murid-murid seperti ini, terutama di kelas hujung. Okeylah, saya akan kongsikan sedikit video berkenaan dengan ciri-ciri murid di skala kuliah. Does affect the simplest things I do daily, like taking a lift back home. Bills. My parents are always in debt due to... Kalau kita lihat, nampak tak? Nombor bergerak-gerak, inilah masalah yang kadang-kadang berlaku setengah understanding simple number concept. How the brain processes maths is slightly complicated. It involves implications of Professor Butterworth's research is that the highly specialized system in the brain used to process simple number concepts is defective. Here at Emerson House, Specialist Support Centre for Children with Literacy and Literacy Difficulties, they work to help children deal with dyscalculia number problems by using very structured multi-sensory teaching, focusing on sets of concrete objects. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga iaitu tinjauan literature. Dalam kita menjalankan menulis kajian tindakan, saya cadangkan sebaik-baiknya kita mesti ada tinjauan literature, yang mana di sinilah perbezaan di antara laporan dan juga kajian tindakan. Jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan langsung tidak meletakkan tinjauan literature, ia umpama seperti laporan yang kita buat di sekolah, iaitu laporan co-curriculum, laporan kurikulum, sukan dan sebagainya, yang mana laporan tersebut tak ada pun tinjauan literature. Tetapi dalam kajian tindakan, kita cuba letak, sebaik-baiknya kita letak, seperti contoh yang saya tunjukkan di slide saya, Aznan Cik Ahmad dan Muhammad Zuri Kani, yang mana peserta kajian mengalami jenis kesukaran mata pelajaran, yang mana bila kita letak tinjauan literature, barulah kajian tindakan kita akan nampak lebih ilmiah. Keempat, iaitu metodologi kajian. Banyak model-model yang kita lihat di dalam internet yang boleh digunakan dalam menulis kajian tindakan. Antara contohnya yang popular, McTaggart, Kurt Lewin. Pada hari ini saya menggunakan laporan kajian tindakan saya dengan menggunakan model kajian Kurt Lewin.
Inilah sebelah kiri kita lihat, inilah wajah Kit Lwin. Sebelum ni kita nampak model saja. Saya tunjukkan sekali wajah Kit Lwin. Ini dia. If you want truly to understand something, try to change it. Okay. Terusnya, yang kelima ialah instrumen kajian. Baiklah, dalam instrumen kajian, tuan-tuan, ada beberapa yang kita boleh guna. Yang pertama, pemerhatian. Yang kedua, ujian, soal selidik, rakaman. Banyak sebenarnya yang kita boleh guna, tetapi kita mesti memilih sekurang-kurangnya 3 lah. Dalam slide saya ni, saya memilih pemerhatian, ujian dan juga soal selidik. Dan kita huraikan data instrumen kita ni, data-data ni secara statistik deskriptif, bukan inferensi. Kena faham betul-betul huraian data yang kita perolehi daripada ujian, soal selidik, pemerhatian dan sebagainya hendaklah ditulis dalam bentuk statistik deskriptif, bukan inferensi. Kerana kita menjalankan kajian tindakan, bukan kajian eksperimen. Tuan dan puan-puan, kita perlu menyediakan perancangan tindakan dan intervensi, iaitu seperti yang saya buat ni, iaitu menjalankan ujian diagnostik matematik ke atas 5 orang peserta kajian saya, iaitu murid pendidikan khas. Kedua, melakukan pemerhatian secara spontan, melakukan semakan kerja, kerja rumah, kerja latihan, menganalisis dapatan hasil ujian diagnostik, pemerhatian dan semakan kerja peserta kajian, merangka kaedah intervensi yang sesuai, merancang penggunaan kaedah intervensi, menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Ada 4 sesi. Yang pertama, kita mesti mulakan pembelajaran tanpa kaedah Speedline Dots kuliah ni. Selepas tu kita bagi dia ujian pra. Kita lihat data dahulu. Yang mana murid kita yang masih lagi lemah. Sesi kedua kita jalankan pengajaran dan pembelajaran, menulis nombor, menaik dan menurun. Dalam orang kata kaedah Speedline Dots kuliah ni, murid mesti kuasai mengira dan menulis nombor menaik dan menurun. 0 ke 990 itu saja. Sesi ketiga barulah kita teruskan PMP kita menggunakan kaedah Speedline Dots kuliah operasi tambah, dan sesi keempat pengajaran dan pembelajaran kita menggunakan kaedah Speedline kuliah dalam operasi tolak pula. Dan akhir sekali, bila mereka dah mahir, barulah kita bagi ujian pos. Untuk kita mengambil data. Selepas tu kita mengumpul dan memeriksa dapatan yang diperolehi, kita menganalisis data dan maklumat yang diperolehi, kita membuat penilaian serta membuat refleksi. Ini antara pelaksanaan intervensi. Minggu pertama saya cuba ajar murid saya mengira nombor saja, 09 hingga 9, 9 hingga 0, menaik dan menurun. Minggu kedua saya ajar mereka operasi tambah. Minggu ketiga saya ajar mereka operasi tolak. Kita tengok dah sampai ke 7 dia sampai 10 saja dah selesai. Mudah kajian tindakan ni sebenarnya di peringkat sekolah. Kita tak perlulah terlalu detail, terlalu orang kata seperti kita nak buat master PhD. Tidak, dia sekadar kita buat kajian peringkat sekolah saja, dalam kelas saja. Okey, intervensi kajian ini yang saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang sangat penting, iaitu kita lihat intervensi saya ni, Speedline Dots kuliah. 4,870 tambah dengan 2,340. Okey, kita lihat yang tulis titik berdasarkan nombor soalan di sebelah bahagian kanan. Nampak tak 2340 tu? Kalau kosong, tak perlulah letak titik. 4, kita letak 4 titik di bawah 7. 3, kita letak 3 titik di bawah 8. 2, kita letak 2 titik di bawah 4. Kemudian, barulah kita mengira nombor menaik untuk operasi tambah. Jika sekiranya jumpa atau membilang nombor kosong, berikan 1 titik di sebelah. Warna merah tu nampak tak? Dia umpama macam 10 tangan 1 ke atas. Tapi ni kita bagi titik dekat bawah. Okey, kita lihat. Okey, kosong tak ada garisan. 7, 8, tulis nombor 11. 9, kosong. Jumpa kosong kan? Bagi titik
di sebelah. Nampak tak yang warna merah tu di bawah nombor 8. Kemudian kita sambung mirror 1. Itulah jawapan last 1. 8, 9, kosong. Ada kosong lagi. Kita tambah titik di sebelah. Nampak tak? Kemudian tu 1, 2. Okey, jawapan dia 2. Lepas tu kita sambung last nombor akhir 4, 5, 6, 7. Okey. Last kali 7, 2, 1, 0 merupakan jawapan untuk operasi tambah. Tuan dan puan-puan. Okey, kita lihat video dulu tuan-tuan. Saya ada sediakan video mengira. Okey. Kita lihat yang pertama murid letakkan 2 titik. Nampak tak di bawah nombor 4? Lepas tu 4 titik di bawah nombor 6, 1, 2, 3, 4, 1 titik di bawah nombor 7 dan 8 titik di bawah nombor 3. Okey. Kemudian tu murid ni akan mengira secara menaik. 5, 6, okey. 6, 7, 8, 9, 10, kosong bukan 10, kosong. Okey, dia bagi titik di sebelah tu. 8, 9. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulang balik, kosong. Kosong, bagi titik di sebelah 1. Okey, dan 6, 7. Okey, tulis nombor di akhir. 7, 1, 9, 06. Itulah jawapannya. Sangat mudah dan sangat pantas. Murid saya dah boleh mengira hingga angka juta, tuan-tuan. Sekiranya dia faham konsep nombor menaik. Lagi banyak kita tambah, lagi besar nombor dia. Okey, tak pula. Okey. Special teknik kaedah ni dia tambah dan tolak. Biasanya tolak murid memang susah nak pinjam dan sebagainya. Okey, kita lihat sama saja konsep, sama saja buat macam operasi tambah, tetapi ia menggunakan nombor menurun 9 hingga 0. Okey, 9 hingga 0. Jika sekiranya tulis nombor 9 atau mengira nombor 9, kita bagi titik di sebelah. Titik tambahan seperti tadi lah. Nombor 9 untuk tolak. Okey, 4, 3. Nampak tak tu? Okey, 2, 1, 0, 9. Bagi titik kat sebelah. 8. Okey, tulis nombor terakhir. 1, 0, 9. Bagi titik di sebelah. 8, 7. Okey, 5, 4, 3, 2. So, jawapan dia 2783. Alhamdulillah, sangat mudah operasi tolak. Saya percaya murid saya pun dah orang kata mampu mengira operasi tolak hingga ke juta juga. InsyaAllah, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan boleh mencuba di rumah bersama anak-anak. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, ini teknik speed line yang asal. Menggunakan garisan. Sesuai nama dia speed line. Tetapi saya inovasikan untuk khas untuk murid di sekolah ni menggunakan titik. Saya ubah kepada titik. Okey. Kita lihat macam biasa 6 garis dan 2 garis. Kalau titik 2 titik. Sama saja. Kemudian tolak nombor menurun 1, 0. Okey, 9 bagi garis sebelah. Okey, 8, 7. Okey, kemudian tu 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kemudian 1, 0, 9 bagi garis. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okey, nombor terakhir 3, 5, 3, 7. Okey. Mudah operasi tolak pun mudah. Okey. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan boleh cuba. Seterusnya, inilah dapatan kajian yang ke-8. 1 to 10 yang ke-8, poin yang ke-8. Dapatan kajian. Sudah tentulah kita akan buat perbandingan ujian pra dan ujian pos. Dah habis intervensi, kita ajar pada anak-anak semua. Kita buat last kali ujian pos. Kita bagi ujian pos dan kita buat perbandingan. Sama ada tak berlakunya peningkatan kefahaman murid dalam objektif kita, iaitu murid boleh mengira operasi tambah dan tolak. Okay, kalau kita lihat dalam ni, ya memang ada peningkatan yang terlalu tinggi peningkatan dia. Kita tengok graf pun pada peserta 1 sampai peserta 5 berdasarkan ujian, mereka tengok sangat drastik dia punya peningkatan dia. Selain tu saya buat juga soal selidik. Saya tanya
kepada murid, saya suka mengira dengan menggunakan kaedah speed line. Mereka bagi hingga tanda ada skala 1 hingga 5. Alhamdulillah purata skala tu hampir semua 5 kalau kita lihat. Di sini tuan-tuan boleh juga menggunakan soal selidik untuk dapatkan data. Alright. Jadi poin ke-9 iaitu refleksi kajian. Bagaimana kita nak buat refleksi kajian? Okey, dalam penulisan saya ni, saya menekankan iaitu perkara yang menyeronokkan perasaan dan sikap. Pada peringkat awal, apakah masalah dan cabaran? Kita tulis refleksi. Murid saya ni mengalami, ialah murid di sekolah kuliah. Murid saya ni sukar mengira. Selain itu juga sukar memahami tentang nombor, operasi. Kita tulis peringkat awal. Masalah dan cabaran dalam refleksi kajian. Kemudian tu semasa kajian kita tulis proses intervensi tadi. Semasa proses intervensi ini dijalankan, murid didapati gembira, seronok, selain tu proaktif. Kalau dulu murid tu diam tidur, dia dah suka, tak sabar nak jawab soalan, minta soalan lagi, nak buat sama-sama dengan kawan, dan mereka yakin. Mereka yakin sangat dengan menggunakan kaedah ni. Yang paling seronok 4K1N, komunikasi, kolaborasi, kreatif, nilai murni, mereka jawab secara kumpulan, menjawab sama-sama dengan kawan-kawan. Dan kita tulis dalam refleksi kajian. Okey, dan terakhir selepas kajian kita tulis. Selepas kajian tu, okey, apakah perubahan peningkatan? Kita tulislah kat dalam refleksi kajian tu, kehadiran pun baik, siap latihan, kerja rumah, kalau sebelum ni murid tak siap, itulah yang berlaku perubahan. Maka ujian pun baik. Jadi dalam refleksi kajian 3 perkara penting, iaitu kita menulis peringkat awal, semasa kajian dan selepas kajian. Kita cerita tentang apa yang menyeronokkan supaya rakan-rakan kita bila baca kajian tindakan kita, dia rasa seronok. Dia nak tahu, bestnya kaedah ni. Bestnya orang kata inovasi ni. Yang mana ia sangat mudah. Murid gembira, murid proaktif. Tulis tuan-tuan dalam refleksi kajian. Dan step itu yang ke-10, kita buatlah kesimpulan dan cadangan kajian seterusnya. Okey, bagaimana kita nak mula kesimpulan? Saya buat macam ni tuan. Saya mulakan dengan dapatan kajian dulu. Saya nyatakan apakah kelebihan dan cabaran intervensi. Saya tulis kesimpulan dalam kajian tindakan saya ini, yang mana kaedah ni saya dapati kelebihannya ialah ia sangat mudah, cepat dan tepat. Selain itu ia boleh mengira hingga angka juta. Dan juga tajuk-tajuk lain seperti wang, perpuluhan dan sebagainya. Lepas tu kita tulis lagi. Selain itu juga faktor kejayaan yang terdapat dalam kajian semasa kajian tindakan ini, kita bagi tahu dalam tu, kita tulis mudah difahami. Kaedah ini mudah difahami dan ia menggunakan model pembelajaran visual, audio dan kinestetik. Kemudian tu barulah kita tulis cadangan kajian seterusnya, iaitu saya bercadang untuk meningkatkan lagi, tambah nilai kaedah inovasi saya ini dengan menghasilkan mobile game IR 4.0. Kita digitalkan kita punya inovasi. Baiklah, bila kita selalu kita rajin buat kajian tindakan, sudah tentulah kita akan bersangkut paut dengan penyelidikan dan inovasi. Okey, kalau kita lihat kerangka, ini kerangka saya untuk menjalankan inovasi dalam penyelidikan inovasi ini. Yang pertama sekali mestilah kajian penyelidikan. Inilah kajian tindakan kita buat ni. Itu perkara pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, prototype. Saya buat prototype. Macam tadilah gambar yang saya tunjukkan. Yang ketiga, rujukan pakar. Saya cari rujukan pakar. Kemudian tu saya daftar MyAPO, harta internet. Saya buat perkongsian seperti sekarang ni di Kolegium Kajian Tindakan, kolaboratif bersama IPT, FTA, pensyarah-pensyarah, kita kolaboratif.
Kemudian tu kita penerbitan jurnal, buku, majalah, kereta akhbar, liputan televisyen, proceeding, kita juga sediakan, kita buat juga, kita cuba dapatkan sampai kita boleh boleh jurnalkan kita punya kajian tindakan kita. 8 persidangan. Sekarang ni lah kita pergilah bentang di persidangan, masuk pertandingan inovasi, supaya inovasi ni boleh disebar luas. Okey. Seterusnya kita upgrade lah inovasi kita ke revolusi industri 4.0, iaitu lebih kepada digital, pembelajaran digital. Okey, ini adalah kerangka. Kalau kita lihat sekarang ni kita terlibat dalam apa? Kajian penyelidikan. Kemudian tu kita ada buat perkongsian, kita ada penerbitan proceeding nanti, persidangan. Kalau claim ni kita kira persidangan lah tuan-tuan. Banyak perkara dalam ni kita dah dapat jalankan. Inilah pembangunan produk inovasi Speedline saya bermula 2017, 18, 19, 20, 21. Okey, kalau kita lihat semua Speedline cuma ditambah baik daripada idea kepada Speedline Bow, kemudian Speedline Wheel, kemudian tu Speedline Entrepreneur. Ini macam permainan monopoli ni, sangat menarik. Duit, mengira duit, dan juga mengira kalori makanan. Kalori makanan. Okey, selain tu seterusnya Speedline The Game. Pada tahun 2020 saya buat game lah dengan partner di UTM. Kita buat game pula. Dan tahun ni 2021 saya telah berjaya menyiapkan satu inovasi Speedline Mad Adventure bersama partner saya pensyarah Politeknik dan MMU. Alhamdulillah banyak dah produk Speedline ni kita lihat. Okey, saya sentuh pada produk 2021. Inilah game dia, tuan-tuan. Ni semasa pandemik ni, tuan-tuan. Kita buat satu inovasi ni, kita bagi pada anak-anak semua seluruh Malaysia secara percuma. Memang kos dia kita nak buat ni tinggi lah puan. Dalam 5-6 bulan juga saya nak menghasilkan storyboard, nak buat coding, partner saya nak coding. Tapi alhamdulillah dia sangat menarik, yang mana dalam teknik tadi, ingat tak ada mengira nombor menaik dan nombor menurun. Jadi saya applykan dalam bentuk game. Okey, mari kita lihat contoh dia. Okay, dia ada 3 level. Menjadi murid melompat lah. Kutip nombor menaik. Sangat menarik tuan-tuan. 2. Lepas tu 3. Okey, 4. Lama-lama murid akan hafal nombor tu secara menaik. Dan dia boleh bermain secara ubah-ulang. Dan dia boleh bermain di mana-mana saja tuan-tuan. Bukan hanya dalam kelas, kat rumah mesti ada handphone mak ayah. Dia boleh ketika dia berjalan ke dia berada di mana-mana, dia boleh main game ni, dia boleh belajar. Inilah orang kata pembelajaran digital learning secara gamifikasi. Okey, kita lihat nombor 7, nombor 8 dan juga nombor 9 dah habis. Kemudian tu saya settingkan, saya kata kita nak buat soalan. Yang mana satu nombor naik, nombor menurun yang dia kutip tadi. Okey, dia ambil lah nombor naik. Kalau dia pilih nombor menurun tadi, dia mati. Okey, dah sampai. Simple game ni untuk anak-anak yang lemah, anak-anak pendidikan khas. Tapi tuan-tuan kalau main memang seronok, tuan-tuan boleh cuba. Okey, ni level 2 adalah nombor menurun dan level ketiga nombor menaik dan menurun. Ada soalan setiap level. Okey, boleh download pergi ke Google Play. Okey, percuma sahaja. Okey, inilah produk yang hari ini kaedah Dots Kuliah yang saya bentangkan, yang mana produk ni dihasilkan semata-mata untuk nak bantu anak-anak di sekolah kuliah. Kalau kita lihat banyak yang titik-titik itu seperti domino dadu. Ini memang intervensi awal kajian-kajian yang lepas, mereka mencadangkan gunakan dulu titik-titik dulu, dot-dots ni dulu, barulah kita mengajar nombor. Seterusnya, tuan-tuan, saya menghasilkan satu digital document innovation website, kita panggil Innovation ePortfolio. Tuan-tuan boleh type http://speedlinemat.website.com. Kemudian klik di bahagian menu tu. Banyak saya kongsikan daripada awal inovasi saya sampai habis. Kajian tindakan pun ada dalam ni tuan. Banyak video-video kajian tindakan dan juga contoh-contoh penulisan kajian tindakan yang saya kongsikan dalam Innovation ePortfolio. That's why bagusnya cikgu-cikgu semua
kalau ada innovation e-portfolio yang mana kita sentiasa simpan dan update dalam kita punya e-portfolio ni. Dan kita mudah untuk berkongsi dengan kawan-kawan. Okey, dalam orang kata impak sebar luas dalam Speedline website saya ni, alhamdulillah saya telah berkongsi sebanyak 70 buah negara. Ini flag counter bila saya buka saya tengok, wow, 70 buah negara dah lihat Speedline map saya ni. Alhamdulillah, inilah orang kata cara mudah kita nak sebar luas peringkat dunia. Okey, jadi saya galakkan tuan-tuan buat, cuba buat website sendiri, insyaAllah khas semata-mata untuk inovasi dan kajian tindakan ni. Okey, inilah penulisan dan penerbitan. Memang saya rajin menulis, rajin membentang. That's why pada tahun lepas, syukur alhamdulillah, kajian tindakan saya yang game tadi telah pun dapat jurnal iaitu International Journal on Informatic Evaluation. Kalau tuan-tuan lihat banyak ada proceeding, banyak e-proceeding dan lain-lain kertas kajian tindakan, banyak saya menyumbang dalam bidang penulisan dan penerbitan. Inilah tahun 2020 kita berjaya, saya berjaya menghasilkan menyumbangkan International Journal on Information Evaluation, Speedline itu nama saya dan nama sekolah. Alhamdulillah, syukur saya ni belumlah ada master dan PhD, tapi inilah impian saya, setiap tahun saya nak menyumbangkan jurnal. Memang agak mahal untuk nak daftar jurnal, tapi saya percaya kita cikgu sekarang ni banyaklah orang kata peluang-peluang perbentangan untuk kita nak daftar jurnal. Okay, ini pencapaian anugerah inovasi saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat bukan sekadar menang gold, kita lihat International Winner and Gold Award, nombor 2 Platinum Award 2020 ni tahun 2020, Gold Award, kemudian tu Primary School E-Learning Award 2019, semua international tuan. Nombor 5 First Innovation Award and Gold Award international lagi, Best Innovation Award and Platinum Award international lagi 2019. Anugerah utama kategori reka cipta matematik pun sama, bersama kita menang Johan kategori kerajaan swasta, YIM Yayasan Inovasi Malaysia, saya Johan Gold Award, dan juga Johan kategori kumpulan peringkat negeri. Inilah orang kata pencapaian anugerah, menang 5,000, saya menang juga 1,000, 3,000, sebenarnya banyak yang kita menang sebenarnya, lebih daripada 10,000 alhamdulillah pada tahun 2020. Tahun lepas kita menang lagi mobile apps competition ni, bukan sekadar gold tetapi kita winner nombor 1 dapat 700 tuan-tuan. Kemudian kita menang Platinum Award tuan-tuan 2020. Satu baru saja kita menang peringkat antarabangsa dan anjuran UiTM, yang mana kami try masuk pertandingan event A profesional. Dia ada event B iaitu kategori guru dan juga kategori pensyarah, tetapi saya cuba masuk kategori event A profesional, cuba-cuba. Alhamdulillah kita dapat Gold Award dan juga Best Video Award. Yang saya tahu event A ni hanya 5 orang saja dapat Gold Award, selebihnya dapat banyak dapat gansa lah dengan silver. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Game yang Speedline Mad Adventure tadi tu yang saya tunjukkan pada tuan-tuan dan perempuan. Dan akhir sekali tuan-tuan, pada penghujung 2020 alhamdulillah saya telah dianugerahkan Hari Guru peringkat kebangsaan, anugerah guru cemerlang pendidikan khas peringkat kebangsaan. Syukur alhamdulillah. Ini semua adalah bermula daripada penulisan kajian tindakan dan juga inovasi. Jadi saya menyeru pada cikgu-cikgu semua, kitalah ejen perubahan untuk tingkatkan kualiti PDP kita. Mulakanlah cikgu, rajinlah menulis kajian tindakan dan juga inovasi. Saya percaya inilah gelanggang kita sebagai guru untuk mempertingkatkan kita punya kualiti pengajaran dan pembelajaran anak murid kita di dalam kelas. Jadi saya berharap cikgu-cikgu semua jangan rasa susah dalam untuk nak menulis kajian ini. Kita banyak format, kita buat format yang mudah-mudah. Seperti tadi ada 10 saja perkara yang penting. Cikgu-cikgu semua boleh rujuk dekat Speedline website, Speedline Mat website saya. Dalam tu banyak contoh-contoh yang saya kongsikan. Okey, saya berharap cikgu-cikgu semua menulislah kajian tindakan musim pandemik ni. Kongsilah pada kawan-kawan supaya ia boleh menjadi sumber rujukan dan
penambahan ilmu baru pada kawan-kawan. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.